Boy Sabri, awal kau. Abang saja buat live buat ni. Awal kau masuk Sabri. Morning person kau. Safara, Safara kah tu? Bukan. Safara kah putri tu? Assalamualaikum. Suara abang jelas kah? Tak macam di pantai saja subuh apa? Kejap lagi baru matahari naik. So bergelap begitu. So Hazirazul. Assalamualaikum. Oh, ni geng-geng buku tarbiyah sentap kan ni? So assalamualaikum. Abang saja buat live. Kau percaya abang tak tidur satu hari ni? Abang tengah siapkan abang punya apa ni? Kami ada exam online, tapi exam online kami satu paper jawab 24 jam. Abang tengah betulkan ni, abang ada 4 soalan. Sekarang ni soalan ketiga. Abang mau recheck apa tu, double balik. Ada lagi putri kah? Lain kah bang? Ni putri mana ni? Putri Balkis? Abang ada Putri Spitang. Putri mana? Putri Spitang kan ni? Oh, jelas kah suara? Kalau hari tu Khalif, hari ni Wafi Syazwan. Assalamualaikum. Jangan lupa follow, subscribe. Sambil-sambil lah kita masa 1 jam. Jadi kira takut abang tidur. Oh iya kan, tak tidur kau Zira? Abang tutup pintu tu. Nanti makin rancak bercakap ni makin kuat pula nanti. Tak tidur, ya Allah, betul Zira, abang 1 hari abang tak tidur. Okay, kepada yang baru masuk, abang sekarang tengah menjawab apa tu exam online. Tapi exam online dia jam 10.15 kemarin pagi, akan hantar pada 10.15 pagi nanti, kejap lagi. Dia 24 jam exam. So abang sekarang sudah jawab soalan tu, tapi abang mau kasih apa ni? Mau kasih apa bah? Mau recheck, mau double check apa semua ayat dan sebagainya. Sekarang ni pun baru mau naik matahari. Nanti pandailah terang di belakang ni. Tapi cantik pula begini kan dia punya suasana. Sejuk. So kita live lepas ni beginilah kan. Ingat ke masih bang? Tak nampak aku. Wafi Syazwan. Ingat kali, lepas ni lah kali abang tekan profilmu. Abang selalu, siapa yang tengok abang punya live, abang akan cek profil dia satu-satu. Kalau dia private, dah lah abang dapat tengok dia. Tapi tengok gambar dia pun mungkin abang akan ingat lah. So assalamualaikum Wafi. Ingat, kalau kau kasih ingat abang ingat kau. So Azira, siapa lagi ada dalam ni? 4 orang. Azira, Putri, Wafi dengan Sabri. Sihat juga kamu? Siapa 3 orang ni? Masih sihat juga kamu semua? So sambil-sambil temankan abang sejam ni. Tak tahu lah sejam ke apa, sebab aku kembang dia sekarang ni. Apa ada soalan? Sambil-sambil abang mau betulkan ni. Mungkin tak tahu lah telayan kamu kah atau macam mana, sebab abang mau betulkan ni ada 2 soalan lagi. Kira 2 karangan abang kena betulkan dia punya ayat. So sambil-sambil tu Safara apa? Oh, Safara. Putri Safara kan namamu? Betul, Safara. Abang kenal kau dengan Safara, abang tak kenal kau dengan Putri. Abang ada lagi 1 putri di Sepitang. Abang pernah kendalikan Qiyamul Lail di asrama Maktab Sabah kan? Ya, pernah. Abang pernah. Tapi lama sudah. Ya, pernah. Abang pernah handle. Bagi muhasabah di sana, tak silap kan? Oh, sihat je kamu, alhamdulillah. Bagus. Abang macam mana? Lama sudah kita tak live kan? Live yang berpengisian lah, maksudnya abang akan macam 1 minggu akan berpengisian macam tu kan. Lama sudah kita tak. Hari ni
hari ini bukan live yang macam biasa kita buat tu. Tu nampak juga kan tajuk dia, teaser live fasa 3 lagi. Sebab hari tu ada sekali abang buat. Kamu ada tengok kah? Siapa ada tengok? Azira, kau ada tengok kah Azira? Seronok jugalah live pagi sebab kita boleh tahu siapa morning person. Saja abang ulang lah. Kalau pagi, haters masih tidur. Haters masih tidur. Kalau siapa bangun pagi ni abang gelar semua bakal ahli syurga. Ya, time tu ketua grup tu abang lah. Oh ya Kawafi. Duduk bah. Kalau boleh bercakap takkan aku mau invite kau kan, mesti kau malu kan. Time tu lah kenal. Oh Alhamdulillah, terima kasih sebab kenal abang. Bercerita gunung kita. Aku ni ada 2 karangan mau kasih betul. Mungkin sih betul lah tengok ayat dia. Sambil-sambil lah. Alah, bila abang buat muhasabah di maktab bang? 2016 bah. Baru pindah maktab. Ya pernah abang di maktab Sabah dulu buat muhasabah. Macam buat muhasabah program di sana. Yalah masa tu kau 2016. Masa tu pun abang baru balik daripada Kelantan. Bukan. Daripada Seremban. Abang rasa abang di Seremban rasanya masa tu. Tidak juga. Tapi kita kenal kan 2016 kan? Separah. Masa kau di Maktab Sabah. Masa kau form 6. Tiba-tiba diam kunun abang kan? Mesti ngomong, kenapa Bang Arin diam? Bukan dia selalu bercakap kan? Tak berhenti tu kalau bercakap. Sorry bang. Tak bawa kes ya. Assalamualaikum Hajirah. Kak, muka Arin dah makin flawless tapi ada jerawat. Satu ni je jerawat Arin. Yang lain ni clear tau kak. Kak ni kenalkan ni Kak Ji. Cik Jira tu kakak abang. Kira macam kalau yang kita ni geng-geng usroh, gelar geng Nakiba lah. Nakiba. Lisa Pearl. Lisa. Kak Ji. Lama tak jumpa akak. Kak, kita borak-borak kat dalam ni kak. Cepat kak. Sambil-sambil lah kak tengah. Kalau tengah masak memang kelakar lah kan. Kak cepat kak, kita borak kak. Cepat kak type soalan. Mesti kamu semua sudah tengok abang punya story. Kamu ada tengok story abang kah? Story abang ada orang tanya-tanya tu kan. Best ni dia jadi satu cerita. Kalau kamu tengok. Boy. Assalamualaikum Nurul Hajira. Kak cepat kak, tanya-tanya soalan. 5 orang ni mau dengar, mau tengok abang Arin ni bercakap. Ya kak. Saja promote lah dengan satu ni je jerawat Arin kak. Satu nak promote dengan korang semua 6 orang ni. Abang Kak Ji, abang Arin dah pakai benda-benda Allah ni. Nak promosi lah Arin pakai ni. Mary Kay kak, CC cream. Tapi satu ni je jerawat Arin kak. Tak apalah kan. Alif Akmal, Assalamualaikum. Sunia. Kita bye-bye dulu si Sunia. Macam lama abang tak nampak kau Sunia. Alamak, si Mary Kay masuk. Sat, aku baru je promote produkmu, Mary Kay. Ini wajah sebenarku Sat, ini je jerawatku satu. Kak ni, CC cream. Siapa yang mau beli ni, boleh beli dengan Satriani. Nanti kalau abang sudah kerja, insyaAllah abang akan jadi beauty consultant Mary Kay jugalah. Mary Kay, hari ni kita akan promosi tentang produk Mary Kay. Iaitu satu produk yang satu ni mewakili harga dia, mewakili semua produk yang ada di atas meja abang. Tapi kalau pakai benda ni, saja promote review. Aku mau kasih settle aku punya exam ni. Kepada yang baru masuk, Kak Ji dengan siapa ni? Kak Ji dengan Sat. Sebenarnya Arin tengah tengah betulkan tugasan akhir. Ada 4 soalan. Sekarang soalan yang ketiga dan keempat. Mau betulkan ayat dia apa semua. Sudah siap semua, tinggal double check. Sambil-sambil tu, sebelum aku tertidur, tiba-tiba cek ni tidur kan, jadi aku tekan live.
Mary Kay, belilah. Harga dia, kau tambah semua benda yang ada atas meja abang ni, harga ini. Aduh. Jangan kasih tunjuk lama-lama. Nanti ramai orang beli. Mau 5 orang. So, assalamualaikum semua. Gimana kabarmu, Dek? Makin baik juga kan? Hatimu baik-baik. Alhamdulillah, Kak. Bab hati ni terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Tuh, Kak Ji, Kak Sat. Hai Kak Ji, dia bilang. Sat, gara-gara gel masmu kau tengok ni, oh. Okay lah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Adik-adik yang dirahmati Allah. Santai-santai. Aku ni kalau sudah adik-adik yang dirahmati Allah ni, terus yang macam banyak benda mau dicerita. Ada kamu tengok, ada kamu baca Kak Ji, Sat, Jira, ada kamu tengok apa ni, story abang tentang dia jadi satu cerita. Orang tanya-tanya kan, dia jadi satu cerita. Cantik nih. Begitulah kita mau, alhamdulillah. Maksudnya followers paham pembawaanku, macam tu. Semalam sebab hang tak angkat call adik kau yang seorang lagi telefon akak. Dia ingat akak jaga hang ke? Siapa ni, Kak? Semalam sebab hang tak angkat call adik kau yang seorang lagi telefon akak. Korang tengah cerita apa ni? Siapa tengah sambil-sambil tu tanyalah soalan ke apa ke. Tengah betulkan separuh sudah ni, separuh soalan 3. Hai Sar, nanti kita sambung. Muas call. Oh, Arin lambat masuk exam. Belum lambat masuk sebenarnya. 10.15 masuk, tapi Arin lambat dalam 10 minit macam tu baru Arin masuk. Masuk exam ni, masuk ke dalam group chat. Lapor kita nak bagi lapor. Kita buat kita macam lapor diri. Kita lapor diri. Alhamdulillah, aku sudah macam biasa depan kamera ni. Kalau dulu kekok. So, satu juga mau bagi tahu kamu, insya-Allah akan live jugalah untuk fasa ketiga. Live abang. Abang kan ada 2 fasa sudah kan. Live yang ketiga abang akan buat satu hari malam, lepas tu 6 hari straight pagi. Aku mau panggil semua morning person. Aku mau kasih didik semua follow-followku, apa tu yang ikut perkembangan abang ni, kita akan buat pagi. Sebab kurang haters, jadi aku boleh fokus. Macam sekarang ni kan, sikit-sikit jat naik. Kalau macam malam, bertubi-tubi naik, kita mau bercakap ni pun tengok chat tu pun yang apa orang cakap ni. Ya, Muaz ada call aku saat aku tertidur bah. Tapi tak apalah. Tu sebab ni Kak, apa ni? Kita tengok Arin pun buat live ni pun dalam fasa PKP. Jadi Arin macam letakkan fasa. Macam-macam je. Arin mau namakan Arin punya apa tu, Arin ada macam mau buat pilot talk. Ada nama-nama dia lah, pilot talk. Lepas tu apa lagi ya? Sebab pilot talk tu Arin akan baring dan akan pegang phone, lepas tu bercakap. Macam tu lah. Macam baru-baru ni Arin ada live pagi. Arin baring sepanjang live tu Arin baring je. Hari tu hijau, bantal hijau, baju hijau. Hari ni pula tema hitam, topi hitam, ni hitam. So hari tu sajalah kongsi kepada 5 orang ni. Kalau ada soalan tanya je abang Tanya je Arin, tanya je abang, tanya je aku. Okay, ada 5 orang ni. Siapa ni? Azira, Sabri, Safara. Safara, ada soalan muka? Apakah soalan? Tanya je soalan apa-apa je. Kita je ni dalam ni. Dia ada orang, kalau kamu mau keluar pun keluar je lah. Abang mau bercakap satu orang ni, enggak bah. Tapi kalau ada soalan, tanya je lah. Alhamdulillah. Macam baru-baru ni abang mau kongsikan jugalah. Muji gelak. Abang mau kongsikan juga, abang ada macam bervideo call dengan salah satu YouTubers Malaysia. Sangat seronok.
Dia bagi masa 2 minit je bercakap. Jadi dia cakap boleh berhai-hai dengan dia, macam berkenalan lah, hai-hai dengan dia. YouTubers nama dia Iman Kamil. Berhai-hai dengan dia, lepas tu wish birthday dia. Tahu abang wish birthday apa dengan dia? Selalu orang cakap murah rezeki, panjang umur kan. Tapi abang cakap macam ni je. Dua je abang mau pesan abang mau pesan dengan kau Iman. Pertama, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada, maka Allah akan hadirkan benda yang ada juga tanpa diduga-duga. Yang kedua, abang bagi tahu dengan si Iman, kedua, kuatkan hatimu, minta dengan Allah untuk Allah tabahkan hatimu untuk lalui fasa-fasa macam ni. Macam abang kan sekarang macam kira mencuburi di bidang macam bahagian-bahagian media sosial, macam perlahan-lahan lah. Memang mau perlahan-lahan sangat, kalau boleh pelan lagi. Iaitu macam sekarang di Instagram, berani so bercakap di kamera depan ni. Akan datang kalau Sabri ada tengok live abang yang baru-baru ni, abang baju hijau, bantal hijau. Ada tengok kah? Responnya Sabri. Kalau ada tengok, masa tu abang ada kongsikan yang insya-Allah abang dalam fasa buat YouTube channel. Untuk pengetahuan semua yang 4 orang dalam ni, abang ada YouTube channel abang siap sudah. Tinggal masukkan video je. Kenapa buat YouTube channel? Sebab rentetan daripada ada 14 video abang live tu kan. Abang fikir mau letak di Telegram kan. Tapi abang tak letak di Telegram. Abang terfikir better aku letak di YouTube channel lah. Sebab tertengok video apa entah, tengok di channel apa semua di YouTube. Terus terfikir macam yang aku ada YouTube channel lah dulu. Abang cek lah YouTube channel tu. Cek, ya Allah, aku ada 10,000 tontonan. Wow. Dalam masa 8 tahun ada 10,000 tontonan, which means video-video abang ditengok juga oleh orang. Maksudnya menjadi rujukan kali. Sebab ada satu video abang tu 2K. Aku tiada promote, aku tiada subscribers abang pun 5 je kah. Tapi ada 2,000 tontonan. So total ada 10,000. Yang ada satu video abang tu 2,000. Abang macam wow. Tak terfikir pun. Tapi bila tengok YouTube apa semua, macam kita kecenderungan untuk ke arah macam aku tekan video ni. Lepas tu hari-hari fikir macam yang jadi YouTube. Jadi lama-lama aku kan mau buat grup Telegram. Lepas kan grup Telegram, kalau mau buat grup Telegram, kamu kena download lagi semua video tu apa semua kan. Tapi better abang bagi kamu pilihan lah. Better kamu tengok di YouTube je sambil-sambil benda tu. Maksudnya sambil-sambil kamu tengok di YouTube. Dan niat abang untuk buat YouTube tu pun jauh sekali lah pasal duit. Macam jujur lah ni, kamu 4 orang yang ada dalam ni, bila once abang download upload je semua video di YouTube abang ada satu kesedihan yang abang akan lalui. Macam sedih. Mungkin itu antara macam iyalah kalau kita sudah upload semua benda-benda. Sebab setiap video abang yang abang mau upload tu semua meaningful dalam hidup. Kita ada 2 live yang abang paling sedih dalam hidup abang pernah ada. Live IG, 2 tu memang sangat bermakna dalam hidup abang. Ada orang dorang sedih. Dorang macam malu dengar suara sendiri, tengok diri sendiri. Jujur cakap, abang berulang-ulang kali tengok video sendiri. Terutamanya 2 video yang abang menangis teresak-esak masa kongsi dengan kamu semua. Siapa yang follow lah. Dan abang ada satu perasaan, bila tiba masa aku upload semua video tu di YouTube, aku akan sebab. Aku akan rasa macam kalau aku sudah mati, suaraku still hidup di YouTube. Macam itulah. Dan rata-rata kalau kamu cari ni, kalau siapa yang mau jadi YouTubers juga, cuba kamu cari di YouTubers Malaysia yang terkenal, apa pesanan dorang? Pesanan dorang pertama, betulkan niat, bantu orang. Barulah dorang sudah cakap macam-macam, di hujung dia baru dia cakap, barulah kalau kita dapat duit, itu rezeki. Baru cerita pasal duit. Dorang akan cerita pasal mau tolong orang, mau ni, betulkan niat. Nampak kan YouTubers, dorang bukan orang agama. YouTubers ni boleh katakan dorang bukan orang agama, tapi dorang orang-orang biasa. Dorang sendiri yang bukan orang agama cakap pasal niat, buat niat yang baik-baik, baru kau dapat yang baik-baik.
Innamal a'malu binniyat. Cerita punya cerita, segar sudah mata. Lepas tu ni baru masuk soalan yang keempat. Macam tu lah. Okay, terbaik YouTube channel. Moga terus sebarkan kebaikan dan aura positif. Will always support. Thank you. Salam. Waalaikumsalam. Kila Najwa. Ada 5 orang. Setianya. Kamu letak handphone di tepi kah macam mana ni? Sambil-sambil dengar abang cakap ni. InsyaAllah sajalah share dengan kamu. Abang ulang lagi sebab abang tiada tajuk kan. Abang ulang lagi cerita abang masa live hari tu. InsyaAllah abang akan buat abang punya Instagram. Kamu juga yang 5 orang dalam ni, kamu cantikkan IG kamu. Cantikkan dengan cara kamu sendiri. Maksudnya cantikkan. Tengok kalau kamu tekan abang punya IG, cuba tekan, lepas tu tengok abang punya bio. Bio sampai ke bahagian abang punya video apa semua tu kan. Dia tersusun cantik, sudah smart ni. Gambar, lagu, gambar, lagu, gambar, lagu. First and last lah kan bang, simple-simple je. Cerita sikit tentang hidayah Allah bang. Tentang hidayah Allah macam mana ni? Hidayah Allah macam mana tu Safara? Cuba kasih macam spesifikkan lagi. Sebab soalanmu macam umum. Kalau spesifikkan macam mana? Macam contoh bang, macam mana abang dapat hidayah ke? Itu macam khusus sudah kan. Ataupun bagaimana untuk dapatkan hidayah, ataupun macam mana. Cuba jelaskanlah. Sambil siapkan assignment Mandarin. Sama-sama kita. Abang pula tugasan akhir. Kami punya KUIM, College University Islam Melaka, kami guna inisiatif final exam kami tugasan akhir. Alhamdulillah, masuk sudah si Khalif. Sambil prepare sambil dengar live hang. Prepare. OTW nak hidupkan IG balik. Sama-sama kita kak. Alhamdulillah. Bila kamu sudah satu juga kan dalam mau terjun ke bidang Safara, cuba jelaskan soalanmu tu sambil abang explain benda lain. Bila sudah terjun ke dalam dunia live IG abang semua ni, dalam fasa berdalam kira 14 kali kan abang live tu, dia ada satu perasaan yang kalau hati kau tak kuat, janganlah dulu buat IG live ke YouTube ke apa semua. Jangan dulu. Sebab bila kau dapat kecaman tu, lain dia punya perasaan. Baiklah Safara, kalau bercerita pasal hidayah ni, yang abang terfikir, yang abang boleh jawab untuk kamu semua ni. Sebelum tu, Assalamualaikum Khalif. Baru bangun kah? Tidak pak, baru buka handphone kali kan. Sudah kemas-kemas apa semua, baru kau buka handphone. Yang terlintas sekarang abang bila bercerita pasal hidayah adalah orang. Tak pak. Kita akan macam kan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah, petunjuk hidayah. Hidayah ni yang sebab abang pernah dengar daripada seorang ustaz sepanjang 28 tahun sudah ni kan, bila cerita pasal hidayah, dia cakap hidayah tak perlu cari, hidayah tu ada di dalam. Yang kita tinggal cari adalah taufik, iaitu petunjuk. Abang wallahu alam lah, tapi itu definisi daripada ulama tu lah. Bagus juga lah soalan daripada putri pasal hidayah ni kan, daripada putri Safara kan namamu. Daripada Safara, abang lebihkan kepada hidayah ni macam kesedaran lah, ataupun hijrah, ataupun hidayah ni macam kita mula sedar, ataupun yang akhirnya Allah titip. Okay, sekarang ni definisi hidayah sekarang yang abang boleh jawab dengan spontan. Nanti kalau abang ada rujuk ke apa semua, nanti abang perbetulkan lah. Cuma apa yang abang boleh jawab untuk yang sekarang, Faris Razali daripada Mesir. Assalamualaikum. Yang abang boleh jawab sekarang ni pasal hidayah. Ngamlah juga Faris Razali. Faris, cuba beritahu abang, hidayah apa maksud dia? Alang-alang kan ada orang Mesir sini. Tapi abang jawab ni abang jawab ni berdasarkan apa yang abang faham. Kita definisikan hidayah Allah tu kepada macam akhirnya Allah beri kita, macam kita berada di zaman gelap ataupun tak sedar dan sebagainya. Hidayah Allah ni Allah macam kita definisikan sebagai sampai masa sudah Allah sedarkan kita macam tu. Kita pun tersedar daripada lamunan,
Okay, jadi macam mana mau dapat hidayah Allah ni? Okay, macam mana mau sedar? Asasnya lah. Asas ini basic lah, dan sesuaikan di tempat kamu masing-masing. Iaitu selalunya orang akan, kan tahu kan istilah bahasa Melayu kan, apa tu pepatah Melayu, terhantuk baru tengadah. Terhantuk baru tengadah tu sebenarnya adalah Islamik sebenarnya pepatah tu. Sebab apa? Abang mengambil daripada hadis Imam Bukhari 2747. Abang ingat betul nombor hadis tu. 2747. Dia cakap panjang hadis dia, sangat panjang. Cuma yang abang boleh ringkaskan daripada hadis tu, dia cakap iaitu Allah memang kan, kita kan sebagai khalifah di muka bumi ni kan. Lepas tu Allah memang akan titipkan kita ni ada zaman putih dan zaman gelap. Dan zaman putih balik. Zaman putih zaman hidayah tersedar apa semua. Zaman gelap ni zaman jahil lah apa semua kan. Jadi apa yang abang mau terangkan di sini tentang hidayah kita akan, macam kesedaran kita akan semakin jitu ataupun semakin kuat, ataupun kita akan betul-betul sedar bila kita sudah terduduk dengan ujian yang Allah bagi. Macam itulah. Macam mana mau kau dapat hidayah? Abang idola-idola macam orang-orang yang abang inspirasikan macam sekarang ni pun mesti kamu akan macam dia sebut ini lagi. Macam Kak Fin, Fin Jamal, Nur Afina Yanti. Dia antara orang, bukan dia je lah, bukan Kak Fin je lah. Sebab Kak Fin ni abang boleh katakan orang yang hidup, aku nampak depan mata. Tapi kalau kita selak balik sejarah Nabi, para sahabat dulu, semua bila dapat hidayah, semua mantap-mantap. Padahal hidup dorang sebelum mendapat hidayah, huru hara. Ada yang membunuh Nabi, ada yang paling jahat di dunia. Ada yang pencuri tegar. Abang paling ingat pencuri tegar di tanah Mesir kah? Mesir kah Razli? Mesir kah atau Mekah kah, Yathrib kah, tak tahu. Tapi yang penting di tanah Arab. Ada satu sahabat Nabi nama dia Fudail bin Iyad. Pencuri Said. Pencuri terkenal, sampaikan dia ada lorong sendiri. Lorong, jangan lalu situ, itu lorong Fudail bin Iyad itu, dia bilang. Soalan 4 aku nak mula-mula lagi ni, gara-gara mau melayan soalanmu. Tak apa, sambil-sambil lah. Fudail bin Iyad tu. Tapi bila Islam, bila dia sedap, bila macam dia terhantuk, nanti kamu carilah tugasan untuk semua. Tugasan untuk semua. Assalamualaikum Ayub dan Ain. Tugasan untuk semua juga. Cari kenapa Fudail bin Iyad boleh masuk Islam. Tapi boleh diringkaskan juga, setiap para sahabat yang ada sejarah hitam yang sangat gelap ni, tapi bila masuk kepada dorang sedar mendapat hidayah Allah ni, dosa, kenangan hitam semua yang berlaku dalam hidup dorang tu is nothing. Tiada. Jadi antara abang tak boleh juga mau sumpah ataupun cakap dengan kamu, kenapa tak dapat hidayah lagi kah kita? Contohlah abang cakap macam tu kan. Kenapa tak dapat hidayah lagi kau? Tunggulah nanti Allah uji kau, terduduk baru waktu tu kau sedarlah. Kita tak tahu, wallahu alam. Kita pun, setiap orang ada ujian dia. Tapi antara sahabat yang abang sangat kagum, yang abang tahu cerita dia, yang paling dijaga daripada kecil hinggalah ke besar, iaitu Saidina Ali. Saidina Ali antara sahabat yang memang dijaga daripada kecil. Kita tak boleh juga cakap macam yang hebatnya si, contohlah abang sebutkan nama, abang jadi doa kamu lah kan, untuk doa kamu. Hebatnya si Ayub ni, dulu dia pernah kena uji, dulu dia pernah hampir-hampir dibunuh sebabkan dia pernah mencuri, contoh. Macam tu kan. Jadi orang-orang hebat ni terdiri daripada orang yang pernah ada sejarah hitam lah. Tak juga kita mau tetapkan itu sejak satu. Tapi ada juga para sahabat dulu memang daripada kecil sampai ke besar memang dia hebat. Dan dia diuji dengan benda lain lah. Mungkin kita tak diuji dengan kemaksiatan, tapi diuji dengan kepercayaan dan sebagainya. Itu wallahu alam. Tapi abang suka dengan yang abang tahulah, Saidina Ali ni, Ali bin Abi Talib, antara para sahabat yang dijaga Allah. Nabi jaga dia daripada kecil sampai besar. Sampaikan abang tahu cerita, abang lupalah daripada ustaz mana. Dia cakap hebatnya Nabi Muhammad mentarbiah Saidina Ali ni, sampaikan waktu itu Saidina Ali dibesarkan di Mekah. Dan Nabi Muhammad ni
ajar dia, tarbiyah ni kan ajar lah kan, didik dia. Dia benda paling simple. Sayyidina Ali tak pernah nampak berhala. Maksudnya mata dia ni tak pernah nampak, oh itu kan berhala, tak pernah. Betapa dia mau menjaga Sayyidina Ali ni kan. Sampai kan besar, bila kita ni rapat dengan seseorang, sangat rapat, kita akan macam boleh jadi klon dia. Sampai kan ada para sahabat ni tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, ini tanya soalan. Terus kata Muhammad cakap apa? Pergi tanya Ali. Apa yang ada dengan aku ada juga dengan Ali. Maksudnya dorang boleh transfer, Maksudnya dorang ilmu dorang sama. Kan ada lagi satu peristiwa di mana Sayyidina Ali menyamar jadi Nabi Muhammad ketika peristiwa hijrah di rumah tu kan, yang dia menyamar tu. Sebab apa? Orang ingatkan yang tidur tu betul-betul Muhammad, tapi rupa-rupanya itu Ali. Maksudnya di sini Ali dengan Muhammad seakan-akan sama. Macam itulah. Dan kita ni kalau kecenderungan kita, kalau kita rapat dengan seseorang, memang kita akan nampak copy paste. Kejap, kalau 7 orang ada di sini, contoh yang macam kenal Sat, Kak Ji, si Faris diam-diam saja. Aku tanya tadi, apa tu Hidayah? Macam Kak Ji dengan Kak Sat, dorang kenal abang ni sangat sama. Bukanlah sangat sama, tapi abang ada iras-iras dengan Junain. Dululah. Sajo sedih. Macam itulah, Alhamdulillah. So, dalam macam salah satu juga untuk kita dalam hidup kita ni, sebenarnya kita mau menjaga iman sebenarnya. Salah satunya hati kita ni dia macam umpama hati ni dia kita kena bentuk dia. Jangan cakap aku mau berubah bah, tapi aku ndak ikhlas. Jangan kau tunggu yang contohlah ikhlas tu adalah power bank ni. Ikhlas datang, okey aku ikhlas sudah. Dah ikhlas tu baru datang, enggak. Ikhlas tu di dalam hati tu kau bentuk dia. Bentuk. So macam mana mau buat ikhlas? Ikhlas ni antara benda ikhlas akan datang bila kita buat sesuatu tu kita paksa, lama-lama ikhlas tu akan datang. Sama juga dengan sabar. Akak suka tengok adik-adik dalam ni. Untung korang ada Abang Arin. Ambil peluang dan jaga sebaiknya. Syukur sebab Allah hadirkan dia untuk kalian. Hihi, akak nak berundur dulu. Ada kelas kejap lagi. Oh, okey. Okey kak. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Itulah adik-adik ni. Arin pun rasa kagum jugalah actually. Assalamualaikum syuhada. Abang sudah biasa kan dulu masa mula-mula live dulu. Hai syuhada, hai Ain. Tapi sekarang Assalamualaikum je. Syuhada ni antara orang yang istiqamah juga dalam abang punya live. Tak apa, macam abang macam mana mau cakap, mesti kamu teruja bila macam kalau satu hari nanti kan kita boleh jumpa depan-depan. Mesti kamu yang inilah Abang Arin tu kan. So abang akan macam mana? Aku pun macam kamu juga. Iaitu idolakan orang, menginspirasikan orang. Contoh abang inspirasikan Kak Fin. Abang mau sangat jumpa Kak Fin. Kalau boleh, kalau abang tag nama dia di dalam story abang mau dia balas. Ataupun kalau boleh kan dia tiba-tiba PM abang ke, Assalamualaikum Azrin, ni Kak Fin, jom kita live sama boleh tak? Disebabkan macam, bukan abang macam mana, sebelum abang dapat benda-benda macam tu, better aku bagi dengan orang yang idola, macam inspirasikan aku buat itu dengan kamu. Sama juga dengan abang jadi, sekarang kan dalam fasa mau jadi YouTubers kan. Bila abang jadi YouTubers, abang cuba untuk like video. Sudah pernah rasa benda tu bang? Puteri, jangan bakal sedih-sedih. Jangan kau sedih-sedih ya. Abang kan cepat tahu. Okay, sebelum abang jadi YouTubers, sebelum abang tak juga menjadikan target dalam hidup aku kena jadi YouTubers, enggak. Tapi kalau betul, andai jika direzekikan abang jadi YouTubers, perkara pertama sekali abang kena biasakan abang like video orang, abang akan subscribe. Okey, ni juga 8 orang ni. Mandangan kita cerita pasal YouTube ke apa semua. Tadi Hidayah tu insya-Allah abang boleh jawab itu je lah kali. Kalau ada yang mau tambah ya. Okey, sini abang mau ajak kamu. Macam tadi abang cerita pasal jom cantikkan IG. Bila postmate. Oh, ini pula Abang Arin. Ya. Oh, masa kita jumpa dulu kah? Okey, kalau YouTube pula, Assalamualaikum pula. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada adik-adik 8 orang yang ada di dalam ni, abang ajak kepada semua kamu 8 orang untuk subscribe semua YouTube channel yang ke arah agama. Macam itulah, ke arah agama. Apa-apa syak YouTube channel. Subscribe je tu. Sebab dia akan menjadi, sebab bila kita subscribe YouTube, ya, channel YouTube, kita akan macam boleh katakan kita ni macam bagi duit kepada YouTubers tu. Dan setiap YouTubers yang pakai duit tu, darah tu mengalir dalam, maksudnya diorang manfaatkan, kita ada pahala yang kita pahala apa dipanggil? Assalamualaikum Aliana. Pahala, kalau duit income yang diam-diam apa? Pahala diam-diam. Pahala diam-diam. Macam tu. Dan kamu like, kamu share YouTube. Last word daripada akak. Last word from akak, but not least, jaga hati dari negativity, buat baik kepada mak ayah, jangan tinggal duha. Teruskan buat baik je dengan semua. Dan sayang semua orang tanpa syarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak nanti share juga kak. Akak kan ada interpreter program. Assalamualaikum kepada yang 8 orang yang bersiaran pada malam pagi ini. Selalu sebut malam kan. So berbalik kepada YouTube tadi tu, sama-sama lah kita. Yang YouTube tu kita macam subscribe benda-benda agama, asal channel, dan juga pasif. Yes, pahala pasif. Pahala tu mengalir. Macam itulah. Alhamdulillah, thank you Ayub. Ana tengah siapkan Ana punya tugasan akhir. Kita orang tak ada final exam, so kita orang ada tugasan akhir. Hari Ana tak tidur lagi tau Yub. Daripada semalam. Seronok. Aku dah siap buat. Lepas dah siap buat, aku double check pula. Ni soalan yang terakhir dah ni. Alhamdulillah. Macam itulah. So, ada soalan lagi kepada 8 orang. Mesti ada something juga yang kamu dapatkan daripada perkongsian abang hari ni kan. Dan kalau ada yang macam mau beransur pergi ke, ada tugasan lain ke, abang izinkan je pun. Abang macam pergi je. Sebab ini kan, benda ni kan boleh siaran ulangan kan. Jadi kamu boleh tengok masa ulangan. Macam itulah. Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Alang-alang ulang-ulang je lah cerita kan. Abang kagum dengan As Semalam. Projek kita bang. Projek yang kamu buat video abang tu, lepas tu letak di YouTube channel kau tu. Boleh dengan syarat, win-win situation lah. Kalau sudah buat video tu, lepas tu kau tag abang punya channel. Allah Akbar. Itulah. Bersedia kamu, dunia media sosial ni bukan sesenang yang kamu rasa ya. Itu je abang bagi tahu awal-awal. Kena highlight tool mulut abang. Tak tahu kenapa yang bawah ni. Yang bawah ni. Aduh. Rindu buat assignment ni. Itulah Ayub. Alhamdulillah kalau bercerita pasal rindu, pasal nikmat apa semua ni kan. Macam mana abang bagi tahu kamu? Macam abang kan sekarang 28 tahun. Abang, itulah berbalik kepada benda ni berkait juga 28 tahun, umur 28 tahun, cerita pasal YouTube channel, pasal IG. Kamu hati kena kuat, itu je. Kalau hati baru kena sentap sikit terus yang aku nak mau buatlah YouTube, aku padamlah Instagram ku. Jangan. So banyak kuatkan hati kamu. Sebab macam abang buat live ni pun tak ramai pun orang tengok, tapi kalau kamu tengok perasan live-live abang sebelum ni, abang buat live ni, abang mau bina kekuatan orang-orang yang, abang mau bina kekuatan daripada orang-orang bawah dulu. Siapa yang betul-betul setia dengan aku. Jadi once direzekikan satu hari nanti macam jadi orang yang terkenal. Sebab abang memang sentiasa dikelilingi dengan orang mendoakan macam tu. Sentiasa. Macam abang SEM 1 College Universiti Islam Melaka, semua doakan abang dekan. Masa tu berhabis sama cakap, aku bukan budak pandai pun. Aku biasa-biasa. Satu lagi kamu kena tahu, abang adalah budak yang abang adalah budak Assalamualaikum Suhana. Abang adalah budak dalam akademik, adalah orang di tengah-tengah. Itulah hidup abang ni, bersederhana aja. Abang tak pernah di atas, tak pernah di bawah. Tengah-tengah. Kalau
Kalau lah suatu hari nanti kan, kalau macam abang ada YouTube channel, abang akan kongsi dengan kamu result aku daripada sekolah rendah sampailah ke sekarang. Semua tengah-tengah. Abang tiada fasa abang paling pandai kah ataupun abang paling bawah. Sampai ke hari ini. Pointer abang yang sekarang ni pun, abang bagi tahu lah awal-awal di sini ya. Pointer abang 3.3, 3.3, 3.2. Dekat-dekat 3.3. Itu je lah. Situ je. Daripada SEM 1 sampai sekarang. Itu situ-situ je, tak turun, tak atas. Semua berhabis. Abang hari ni budak dekan ni. Budak dekan. Dan abang sangat, macam mana macam seronok. Jujur cakap, sangat seronok study, belajar. Sangat seronok. Assalamualaikum Apple user only. Abang memang lucu kalau yang ada masuk Apple user only. Hai Suhana, mesti kak ini kira macam mengubati rindu dengan Abang Arin. Kasih ambil mu si Abang Arin ni. Macam itulah. Okey. Kamu perasan kan kalau abang buat live, abang buat IG macam as, lucu ni, mesti ada iklan-iklan macam tanya, "Hai, saja tumpang lalu. Kau tahu apa IG apa? Ayam penyet." Ataupun hari tu ayam penyet apa lagi aku dapat Oh, baju raya. Hai, mau beli baju. Padahal soalan abang, hati kau okey? Aduh, pandai dorang masuk dalam abang punya ni. Ini baru, aku ni baru, follow aku baru 1,000. Kalau 20,000 macam mana lah dia dorang-dorang artis tu kan yang 1 juta apa semua. Mesti penuh iklan. Kalau orang buka as ke apa, tanya kan, mesti yang, belilah barangku. Macam itulah, banyak benda juga abang mau kongsi sebenarnya. Aku pun bila si Aliana tegur pasal mulut abang kena highlight tu yang dibawa ni kan, mana jadi rasa lucu pula. Sebab mungkin jangan kamu fokus dengan muka kali kan, kamu fokus di mulut abang siap. Sebab kamu kena dengar apa yang abang cakap sebenarnya. Sajo. Kepada yang baru kenal abang, Sajo itu datang daripada Kelantan deh. Sajo. Abang kan pernah belajar di Kelantan 4 tahun. 4 tahun sepatutnya abang belajar, kau tahu berapa tahun? 2 tahun setengah siap. Aku boleh 1 tahun setengah extend di Kelantan. Lepas tu kena kecam dek, kenapa kau extend? Kau tu sudah tua, kau mau belajar lagi, kau mau kerja. Masa tu abang diam je. Yang penting aku suka dengan apa yang aku buat. Sama juga dengan Kuim ni. Itulah nasiblah direzekikan dengan muka muda ni. Ini kalau potong ini, lepas tu macam sekarang macam budak-budak kan. Tak nampak macam 28. Kecuali 28 abang akan muncul. Kepada yang masih tengok, siapa lagi 7 orang ni. Kepada 27 orang tengok ni, tua abang akan muncul bila abang saat aku kena pakai anti-aging ni, saat produk anti-aging Mary Kay. Tengok mana kedut-kedutan. Dulu masa orang yang kenal abang lama, ini tiada ni dulu. Tu yang macam kalau lucu abang ada aja topik aku cerita. Kadang untuk yang sekarang ni kan, abang akan kawal senyum. Kalau bergambar kan, Azrin jom gambar. Abang tak akan senyum berhabis. Abang akan kawal yang macam, okey kau tengok abang belajar. Abang tunjuk kamu cara bergambar depan kamera. Sebab abang gambar senyum terbuka. Mata senyum. Nampak kan? Mata senyum. Terus tiba-tiba berubah ni. Abang dengan Junain pandai buat. Yang biasa-biasa gitu. Azrin, jom gambar. Okey, kejap gitu. Diva AA. Kau sekolah ke tak? SRP lepas ke tak? Aduh Azrin, sikit lagi. Padahal aku mau hantar jam 10 ni. Hilang sudah ngantukku. Hormon, dipanggil? Hormon adrenalin tengah keluar. Ketawa kunun kamu. Respon, ini best juga. Itulah aku bilang, kalau live pagi senang fokus. Bahagia kamu kena lain satu-satu. Ayub, Sabri. Kalau live malam, huru harap komen. Dengan hatersnya masuk. Okay, tunggu live abang fasa yang ketiga nanti ya. Fasa ketiga, kita akan bercerita benda-benda, masih juga perihal benda-benda hati. Kita akan selit-selit jugalah bab-bab Ramadan. Kita punya tetamu-tetamu pun ada sudah sebenarnya. Ada sudah abang plan siapa tetamu kita. Jangan kalau kamu tanya abang, bang kenapa kau tak pernah jemput, aku ni pandai je reka topik kan. Bang kenapa kau tak jemput perempuan bang dalam live-mu? Akan datang. Live ada perempuan bila
abang di Sabah. Macam janji pula kan. Bila abang di Sabah, sebab kalau abang live sini, abang suruh Syasha sebelah abang. Jadi kalau macam abang nervous bercakap dengan guest perempuan abang yang abang jemput tu kan, jadi abang pegang Syasha, selamatkan aku. Tiada lah. Macam tu lah. Menjaga pelik-pelik si Azrin ini. 45 minit saja kita bersama. So ada soalan kah kamu? Tanya-tanya soalan. Macam semalam, kamu tengok story IG abang. Ada cerita tu dalam tu. Dia macam dia tu jadi cerita. Cantik ni, jadi cerita. Lepas tu di ujung ada orang tanya 50-50. Kau pikir duit kah hati ni? 50-50. Tak bah, maksudnya hati dia separuh okey, separuh tak okey. La in syakartum la azidannakum, iaitu di mana yang kalau tengok abang punya story terakhir tu, jika kau bersyukur cawan kau dengan tiada cawan bah, sebab kita kan puasa tamberang. Kalau kau bersyukur dengan aku suka bah ambil barang. Cawan ni kau. Lepas tu harta yang kau ada, ini je air yang kau ada. Kalau kau bersyukur dengan airmu yang sedikit itu, maka Allah akan limpahkan air lagi untuk kau tanpa diduga-duga. Senang je hidup kamu ni. Kalau macam kamu rasa down ke apa semua ke apa ni kan, syukur je. Uzkuruku ni'matullah. Hebat si Azrin. Surah Al-Anbiya. Abang lupa nombor berapa, tapi bila kamu ada ujian, terus uzkuruku ni'matullah. Subhanallah, aku hafal dalil dek. Iaitu sebutlah nikmat Allah. Uzkuruku ni'matullah. Ulang lagi. Uzkuruku ni'matullah. Iaitu ingat nikmat Allah. Pelan-pelan tu akan rasa macam, pelan-pelan Allah akan penuhkan hatimu. Sebab waktu tu kau dekat dengan Allah kan. Adakah orang bersyukur yang bersyukurku kerana dunia? Tiada kan. Syukur tu memang mutlaknya pada Allah je. Syukur aku Okey, kita main perkataan-perkataan lah. Syukur marah. Tak ngam kan? Macam yang kita dengar pun tak ngam. Syukur marah. Perkataan marah tu pun garangnya marah tu. Tapi kalau syukur, dia lembut ayat tu kan. Perkataan tu lembut. Syukur marah. Kalau kita gabungkan dua perkataan lagi, syukur redha. Kita sambung lagi semua perkataan positif yang ada dalam hidup. Syukur, redha, tenang, menang, sabar. Semua sedap disebut. Perasan kah? Alhamdulillah. Terasa bertambah nikmat kekayaan hati saja lagi. Tak tahu lah kamu. Kamu dah mau tanya kan ni? Fokus menengok. Begitu je kamu. Tu muncul sudah ketua-tua abang. Biarlah bertua. Yang penting kita muda saja. Yang penting ada filter IG. Kau tahu abang buat assignment tugasan tidak digelar sebagai assignment ni, tapi dia digelar sebagai tugasan akhir kan. Semalam menaip. Begitu. Abang tak tengok keyboard sudah. Itu yang aku cek balik ni, mana tahu nanti tertype lain. Berhabis bah. Lepas tu abang satu soalan 2 jam. Lama lagi tu. Baguslah aku exam. Kamu ni ada lagi bahkan? Risau juga aku. Mana tahu tiada. Syuhada Putri. Okey. Santai-santai. Lagu viral. Dan tiada. Suka lah tu Abang Arin menyanyi. Lain hari kita mengaji. Di Sabah lah. Masa abang di Sabah mengaji kita. Abang mengaji dengan mama abang. Malunya aku. Jangan kamu tanya time live. Bang, bila abang mau mengaji? Bukan abang ada cakap hari tu kah? Tak mau, malu aku. Lagu viral. Maaf, andai kau terluka, pintaku hanya peluang kedua, rasa cinta. Itu lirik kedua sudah kan?
Maaf andai kau terluka, maafku tak sengaja tanpa sedar sakitimu. Sesalku maaf karena aku pun terluka. Naizatul, bagus kamu ni, geng-geng morning person. Ayub, ada 4 soalan. Soalan pertama tentang pengurusan dakwah Khalifah Umar dengan Usman. Hebat juga Usman. Sampaikan dia ada 12 tahun. Tiba-tiba ulas pasal soalan pula. Melahirkan sebuah organisasi yang cemerlang. Cemerlang sejak. Lepas tu NGO, apa peranan NGO? Contohlah, apa peranan NGO? Huraikan peranan NGO dan kepentingan badan-badan bukan kerajaan dengan mengemukakan contoh. Contoh. Jadi Ana senaraikan PPA, apa tu, PPIM, ISMA dengan apa yang ketiga tadi aku buat? Lupa. Kalau tiada soalan, abang akan tanya lagi. Abang akan kongsi lagi lah. Satulah abang kongsi dengan kamu. Kalau kamu betul-betul jaga hak kamu dengan Allah, jaga kamu punya, jaga hak kamu dengan Allah. Maksudnya kamu buat semua benda. Kamu tengok di story IG abang yang baru masuk 10 orang ni. Buat benda yang Allah suka, garanti Allah akan jaga kita dengan, kalau kamu perasan, abang jawab, apa tu? Kau buat benda yang Allah suka, Allah akan jaga kita dengan pelbagai cara. Pelbagai cara daripada Allah menjaga kita. Ada hari Allah akan bagi nikmat, ada hari Allah bagi ujian untuk tinggikan darjat. Wow, boleh jadi kata-kata ayat, boleh jadi ada muslimat, jaga diri bagus-bagus. Ini life, nasib baik life. Kalau secara in real life, abang akan tegur muslimat yang betul-betul abang kenal. Kalau ndak kenal, ndak rapat, memang kau akan nampak abang Arin yang awkward. Tanyalah kawan-kawan abang. Ada. Macam yang sekarang ni, dalam ramai-ramai orang yang live ni, yang abang berani tegur, boleh katakan yang abang, kalau di depan abang berani tegur, Hazir aja lah yang sekarang dalam ni. Kamu tak tahu siapa yang ada di dalam ni kan, tapi kalau yang abang tak kenal, memang dia akan awkward. Dia akan awkward sebab abang memang sudah set dalam minda abang, aku mau jaga perihal aku dengan perempuan. Macam tu. Dan ratanya pun
macam adik abang Syasha je yang selalu macam perantara kalau ada macam perempuan ke apa semua kan, abang akan selalu rujuk Syasha. Afika Insyirah. Assalamualaikum. Wah, abang sudah terbiasa. Dulu hai hai. Nah, macam sekarang ni kan, filter ni bagus ni. Mungkin filter fasa ketiga kali kan abang pakai ni. Kamu jangan pandang rupa si Azrin, kamu pandang apa yang si Azrin cakap. Buyang cabut. Di belakang buyang cabut. Sampaikan pernah satu ketika straight semua di depan ni tiada. Itu yang cantik begini sebab itulah kesan daripada kecil juga kan. Habis sudah tinggal 4 minit lagi. Ada soalan kah? Jadi kita boleh cerita-cerita. Jadi pesanan abang lagi pasal menjaga diri, muslimat, kurang-kurangkan diri kalau chat dengan muslimin. Kepada perempuan, kalau mau chat dengan lelaki, agak-agak. Maksud abang di sini, abang nasihatkan untuk kamu berjaga-jaga. Jangan terlampau melayan, jangan terlampau. Kalau ayat Alhamdulillah ya terjaga daripada kecil. Alhamdulillah macam sedih-sedih juga abang. Waktu dulu dia sekolah Cina, form apa tu darjah 1 hingga darjah 6 pakai pinafore kan, tak pakai tudung. Sampai dia sendiri tanya. Dia cakap, di SMK Tebobon, di sekolah kami, sekolah rendah ni kenapa kami tak pakai tudung? Bukan kami orang, kita kan Islam. Pakailah tudung. Tapi tak boleh, aku pakai pinafore. Tak apalah. Terus dia cakap, tak apalah. Nanti kalau aku sekolah, aku mau sekolah yang boleh pakai tudung. Kalau ada Persatuan Islam. Masa tu abang aktif Persatuan Islam. So Syasha daripada SMK Kolombong, dia sanggup minta untuk transfer ke SMK Tebobon. Sebab Persatuan Islam tu je. Maksudnya di sini, niatmu yang akan membawa kau ke hari ini. Dan juga, ada 3 minit lagi ni kan. Kamu fokus betul sampai nak mau tanya soalan. Bagus, bagus, bagus. Cacian makian orang, sebenarnya benda tu tiada efek dengan kita pun. Contoh, 8 minit. Kau ada kereta, kau kahwin sudah. Itu kisah benar. Tapi kenapa abang boleh jadi macam ni? Sebab benda cacian makian tu tiada apa-apa sebenarnya. Yang menjadi apa-apa pada kita adalah macam mana kita respon dengan benda tu. Respon kita itulah yang akan membuatkan kita down. Kalau kita respon dengan down,